Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah video pembelajaran bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3. Baik, dalam video sebelum ini, Muallimah dah sentuh tentang tajuk ayat tunggal. Jadi, dalam video ini, Muallimah akan teruskan pembelajaran kita dengan tajuk ayat majmuk. Sebelum itu, Muallimah akan terangkan objektif pembelajaran hari ini ataupun dalam video ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, mendengar, mengecam sebutan, memahami dan juga menyebut ayat majmuk dengan tepat. Yang kedua, mengetahui kata hubung dan contoh-contohnya. Okey, Muallimah harap semua bersedia ya. Kita nak belajar tajuk baru hari ini. Okey. Apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang mempunyai lebih daripada satu subjek dan satu predikat. Hari itu Muallimah kata ayat tunggal kena ada satu. Ayat majmuk kena lebih. Okey. Ayat majmuk juga merupakan cantuman dua ayat tunggal ataupun lebih. 2, 3, 4, 5. Asalkan lebih daripada satu. Dan ayat tersebut dicantumkan menggunakan kata hubung. Macam mana tu? Okey, tengok. Tadi, ayat majmuk mesti lebih daripada satu ayat tunggal yang digabungkan, yang dicantumkan. Okay. Ayat tunggal tambah ayat tunggal. Kita kena letak apa? Macam mana kita nak gabungkan dua ayat tunggal ni? Okay, kita letakkan kata hubung di tengah-tengahnya. Apa itu kata hubung? Kotak hijau. Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menggabungkan dua ayat. Contoh, dan, atau, lalu, sambil, kerana. Kata hubung ni, dia lebih lagi daripada 5. Tapi Muallimah datangkan 5 dulu. Nanti dalam tajuk khusus, kata hubung, kita belajar dengan lebih banyak dan lebih teliti apa itu kata hubung. Okey, bagi contoh-contoh ayat majmuk, Muallimah datangkan 3. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Ayat tunggal yang pertama. Tengok, ni ayat tunggal 1, ni ayat tunggal 2. Dalam kurungan ni, Muallimah datangkan terus kata hubung. Kita baca ya. Buah-buahan baik untuk kesihatan. Ayat tunggal yang kedua, sayur-sayuran baik untuk kesihatan. Macam mana nak gabungkan dua ayat tunggal ni menjadi satu ayat majmuk? Muallimah datangkan semula. Muallimah tunjukkan semula. Ayat tunggal tambah kata hubung, tambah ayat tunggal, baru boleh jadi ayat majmuk. Okey. Dan tadi ayat majmuk mesti antara predikat dengan subjek tu mesti lebih daripada satu. Ini subjek. Tengok. Buah-buahan subjek. Ini pun subjek. Sayur-sayuran. Jadi, ayat ni ada dua subjek. Manakala predikat dia ada satu je. Tengok dua-dua ayat ni. Sama je dua-dua. Buah-buahan dengan sayur-sayuran, dua-dua baik untuk kesihatan. Jadinya, kita potong. Sebab dia dah terangkan benda yang sama, kita tak perlu tulis berulang kali lah. Jadinya, buah-buahan dan sayur-sayuran baik untuk kesihatan. Muallimah datangkan lagi. Contoh yang kedua. Yang ni kita guna sambil pula. Ayat tunggal yang pertama, ayah mencuci kereta. Ayat tunggal yang kedua, ayah berbual dengan jiran. Muallimah tunjuk lagi. Ayat tunggal tambah kata hubung, tambah ayat tunggal, jadi ayat majmuk. Tengok ayat ni, ada berapa subjek, ada berapa predikat. Yang atas ni lah jelas sikit. Subjeknya satu je kan, orang yang sama, dua-dua ayah. Dan predikat dia, ayah buat dua benda. Jadi ni predikat yang pertama, ni predikat yang kedua. Macam mana kita nak gabungkan? Macam mana ayat majmuk ni? Jadinya, tengok. Kita potong ayah. So, subjek yang sama. Ayah mencuci kereta sambil berbual dengan jiran. Kita tak perlulah tulis. Ayah mencuci kereta sambil ayah berbual dengan jiran. Kita dah tahu dah. Dua-dua perkara ini ayah yang lakukan. Contoh yang terakhir,
Tengok. Sufyan mengambil wuduk. Kata hubung lalu. Ayat kedua, Sufyan menunaikan solat. Tadi, ayat ni ada berapa subjek? Subjek satu sahaja, Sufyan, duduk Sufyan. Predikat ada dua. Jadi yang sama kita potong. Kita potong Sufyan. Okey, jadi hasil takhir jadi Sufyan mengambil wuduk lalu menunaikan solat. Okey, untuk yang slide terakhir. Ini adalah untuk perbandingan atau perbezaan. Perbezaan ayat tunggal dan ayat majmuk. Okay. Ayat tunggal, ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Manakala ayat majmuk berlawananlah. Gabungan dua ayat tunggal. Bila digabungkan dua ayat tunggal, mesti ada lebih daripada satu subjek ataupun lebih daripada satu predikat. Dan ayat tunggal tersebut kita ulang balik, digabungkan ataupun dicantumkan menggunakan kata hubung. Apa kata hubung yang Muallimah datangkan tadi? Dan, atau, lalu, sambil, akhir sekali, kerana. Okay. Setakat itu sahaja pembelajaran kita kali ini bagi tajuk ayat majmuk. Muallimah harap para pelajar faham dengan jelas apa itu ayat majmuk dan macam mana nak membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Semoga kita berjumpa di video pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.